Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua netizen Wan Alwi dan Telewizard dan juga uh, page Nadi Duit. InsyaAllah hari ini kita sambung kembali apa yang kita bincangkan sebelum ini berkaitan dengan BMC, idea membina perniagaan tersusun dan holistik, bahagian kedua lah kali ini. Dan insya-Allah kita akan sambung apa yang kita bicara semalam. Semalam kita dah bicara tentang apa itu BMC, apa kepentingannya dan bagaimana komponen-komponen di dalamnya. Kita ulang balik, BMC ni dia ada 9 blok. 9 komponen dalamnya. Yang pertamanya adalah dia ada customer service, ada customer segment berkaitan dengan pelanggan, segmen pelanggan. Yang keduanya dia ada berkaitan dengan nilai yang kita nak masukkan dalam produk dan servis kita, dipanggil value proposition. Yang ketiganya dia berkaitan dengan channel, perhubungan, apa benda yang kita nak gunakan untuk menghubungkan nilai dengan pelanggan kita. Yang keempat ialah customer relationship, apakah perhubungan yang perlu dilakukan untuk membolehkan customer kita sampai apa yang kita ingin letakkan pada mereka di sudut produk dan servis. Yang kelima ialah berkaitan dengan revenue stream, berkaitan dengan pendapatan ataupun berkaitan dengan duit yang masuk hasil daripada perhubungan tersebut untuk kita kekalkan lagi dan kita bina lagi. Itu yang kelima. Yang keenamnya ialah key resources, yang ketujuh ialah key activities, yang ke-8 ialah key partnership, dan yang ke-9 adalah cost of structure. Semalam kita dah sembang 1 2 3. Kita dah sembang semalam, kita dah cerita apa itu customer segment kan, ada berapa pecahan dia kan. Dan kita juga berceritakan tentang berkaitan dengan value proposition, apa yang kita nak sampai kepada pelanggan, apa yang masalah pelanggan yang kita nak selesaikan, apakah perkara-perkara yang kita nak offer pada pelanggan produk dan servis kita, nak offer apa, bagaimana kita nak tahu tentang pelanggan itu puas hati atau tidak. Yang ketiga, itu yang kedua. Yang ketiga semalam kita juga berbincang tentang channel, iaitu berkaitan dengan apa yang kita sampai kepada pelanggan tu melalui channel apa kan, sama ada dia offline, dia online kan. Adakah ada integrated channel yang boleh orang kata apa, kita menggunakan secara integrasi lah. Dan yang manakah channel itu kita melihat sebagai the best option yang boleh sampai kepada pelanggan yang seperti mana yang kita sasarkan, target customer kita kan. Yang seterusnya kita melihat efficient cost mana yang efficient pada channel itu. Tentulah ada cost yang efficient yang sesuai dengan kemampuan kita dan juga boleh capai cepat pada pelanggan. Itu yang kelimanya juga kita melihat pada rutin-rutin pelanggan lah, seasoning. Macam pelanggan ni setengah tu dia ada pembelian pada tempoh-tempoh tertentu. Yang tu pun apakah channel yang sesuai untuk mereka kan. Dan pelanggan zaman sekarang ni channel dia pun dia berkaitan dengan channel payment. Pelanggan dia tak ada cash dah sekarang, semua digunakan konsep-konsep payment gateway kan. Dan pelanggan sekarang ni kadang dia tak nak jumpa kita pun, dia just melalui apps kita, melalui website, juga melalui apa sahaja channel online yang kita gunakan yang ada payment gateway yang permudahkan mereka untuk membuat pembayaran dan mereka menunggulah produk mereka sampai kan. Dan juga kita tengok channel-channel ni juga dia ada fasa-fasa dia. Ada channel yang fasa pertama ialah awareness kan. Dia maknanya pelanggan ni kena aware tentang channel-channel yang kita nak gunakan. Kita kena promote brand awareness kita, kena promote channel supaya mereka faham bahawa nak capai kita, mereka dah berpuas hati dengan produk kita, dah yakin kita nak ambil produk itu, mereka nak bayar kat mana, mereka nak tengok cara detailnya produk itu kat mana kan. Awareness ni kesedaran pada mereka lah. Lepas tu dia ada juga fasa evaluation, kita menilai setiap channel tersebut bagaimana fungsi dia, bagus tak bagus untuk kita dan juga untuk pelanggan kita. Dan seterusnya pelanggan ini setelah dia aware dengan channel kita dan dia nilai juga channel kita sesuai dengan mereka sudut pembayaran dan sebagainya, maka berlakulah konsep membeli. Bila konsep membeli ni pun kita kena pastikan juga bahawa macam mana konsep membeli yang sesuai dengan pelanggan-pelanggan yang kita tetapkan. Dan seterusnya konsep penghantaran ya. Channel juga berkaitan dengan penghantaran kan. So pelanggan biasanya nak penghantaran yang macam mana, itu kita kena tahu juga. Dan akhirnya after sale ni banyak dibuat. Kalau servis mereka call bertanya tentang servis. Ada juga after sale ni mereka menyediakan soalan-soalan, testimoni lah, dan juga mereka menyediakan promotion yang seterusnya kan. Kalau customer tu membeli lagi, so kurangnya kita dah tahu bahawa customer itu dah mula berpuas hati dengan produk kita dan menjadikan produk dan servis kita ni sesuatu yang dia boleh selesaikan masalah customer tersebut. Itu konsep channel. Kita masuk yang keempat,
Yang keempatnya adalah berkaitan dengan customer relationship, perhubungan customer. Apabila blok yang keempat ni kita nak tulis dalam tu, nak tulis apa? Pertamanya persoalan yang kita tanya ialah bagaimana kita nak maintainkan perhubungan dengan customer. Bagaimana kita nak maintain. Banyak kalau guru-guru pemasaran selalu menekankan ini kan, contohnya bagi hadiah kan, bagi vouchers, hantar kad birthday kalau kita tahu birthday customer kan, sebab bila customer tu kita tahu dah biodata dia kan. Sistem CRM tu dapat membantu kita lah, sistem customer relationship management ni. Dalam tu kita banyak tahu tentang customer, kita tahu tentang kita punya psikologi customer kita tahu tentang demografi dia kan, umur dia, lelaki ke perempuan kan, ranking umur macam mana kan, kita tahu dia psikologi, interest dia apa, dia setiap orang kata apa, dalam setiap bulan tu dia kadang customer ni dia ada pembelian dia yang boleh kita tengok secara rutin dia. Itu kita membina customer relationship lah. Jadi customer relationship ni juga penting untuk kita supaya customer boleh repeat sale. Sebab itulah nak maintain existing customer yang ada ni lebih murah berbanding kita nak cari dengan customer yang baru. Sebab customer baru kita kena buat ads. Lepas tu customer tu pula kena banyak kali ads tu sampai kepada mereka untuk dia trust pada kita. So lama tu ambil kos yang besar berbanding kita telah jumpa dengan existing customer yang dah trust pada kita, yang hanya mereka perlu kita sentuh mereka, kita belai mereka dari sudut supaya mereka boleh lagi menggunakan produk dan servis kita. Dan akhir sekali dalam customer relationship juga kita kena kira kos dia. Setiap customer ni berapa kos yang perlu kita letakkan untuk kita membina perhubungan dengan customer. Itu yang kita kena fikirkan juga apabila kita nak tulis dalam blog customer relationship, perhubungan customer. Itu yang keempat. Yang kelima ialah kita berkaitan dengan revenue stream lah, pendapatan ataupun duit yang masuk hasil daripada apa yang kita gerak kerja kita dalam membina perhubungan dengan customer, dalam menggunakan channel kan, dan meletakkan produk itu sampai pada customer. Itulah ada kos, dan juga kita mahukan apakah pendapatan yang perlu kita dapat untuk kita terus maintain dan terus memberikan perkhidmatan yang terbaik pada customer kita lah. So dalam revenue stream ni, soalan pertama yang kita kena tanya bila kita nak letakkan dalam blog dia itu, kita bertanya tentang untuk apakah nilai yang kita beri customer ni, adakah dia betul-betul memang customer sanggup bayar. Itu maksudnya. Adakah customer ni dia dapat melihat bahawa nilai yang dia bagi ni berbaloi tak untuk dia membayarnya. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita kena juga melihat apabila duit itu, revenue itu mau masuk, bagaimanakah berkaitan juga dengan payment gateway, ciri-ciri yang memudahkan revenue itu untuk masuk. Kita juga kena melihat dari sudut revenue payment gateway yang kita gunakan itu, dan juga berkaitan dengan yang digunakan oleh pesaing-pesaing kita. Adakah yang kita lebih mudah pada mereka, sama dengan mereka, ataupun kita ni jenis yang payment gateway kita ni sesuatu yang dikatakan lebih baik daripada ataupun lebih teruk. Kita kena tengok juga benda itu kan. Dan juga kita kena tahu perangai customer ni. Bila duit tu nak masuk kat kita, mesti ada payment gateway. Adakah bagaimana situasi customer mereka apabila kesukaan mereka membayar menggunakan apa? Ada setengah customer dia suka bayar menggunakan credit card. Ada setengah customer dia suka membayar menggunakan debit card. Ada setengah customer kalau dia dalam Shopee dia suka pada Shopee Pay tu. Kalau Shopee Pay je dia ambil. Kalau bukan Shopee Pay dia tak ambil. Dia ada juga customer yang begitu. So benda-benda begitu kita kena tahu. Cara nak tahu dia lah kita kena test lah. Kita tidak boleh. Ataupun kita tanya customer direct. Kalau customer nak bagi, biasanya customer tak akan bagi direct kan. Kita test lah kalau ada Shopee Pay, macam ada Shopee, berapa laju produk masuk kan. Itu semua kita kena test. Dan juga dia kata, adakah setiap revenue pada setiap segmen customer itu akan memberikan satu contribution yang banyak kepada overall keseluruhan pendapatan. Maknanya kita ada banyak pendapatan. Setiap pendapatan kita tu kita ada produk ataupun servis. So setiap produk dan servis tu yang manakah nombor 1, nombor 2, nombor 3, 4. So yang nombor rendah ni apa kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki. Maknanya kita membuat analisa tentang produk kita, yang mana laku, yang mana tak laku kan, yang mana customer suka bayar. Maknanya kita banyak buat analisa untuk revenue ni. Pertamanya kita membuat analisa tentang cara customer membayar.
Yang kedua, kita buat analisa produk mana dan servis mana yang laku. Yang ketiganya, kita juga membuat analisa melihat pada persekitaran tentang pesaing-pesaing ataupun kawan-kawan kita yang menjual produk servis hampir sama, mereka guna apa dan bagaimana keadaan produk-produk mereka, kelajuan produk mereka kan. Benda itu boleh buat. Kalau orang berniaga dalam Shopee, Lazada pun dia boleh klik-klik je produk yang bukan sama, dia melihat mereka menggunakan konsep apa, channel apa. Perkara itu perkara yang tidak ada tersembunyinya pun boleh dilihat begitu kan. Jadi kalau itu bagi orang yang berniaga secara online lah. Kalau offline di restoran, mana restoran yang laku tu, kalau kita kerja berniaga restoran juga, pergilah tengok kan. Tengok dia guna sistem pembayaran apa kan. Bagaimana cara dia servis customer kan. Macam manakah kedudukan meja. Benda itu pun kita boleh belajar daripada sahabat-sahabat kita yang buat berniaga yang dalam industri yang sama, tetapi mereka lebih maju daripada berbanding dengan kita. So kita boleh belajar. Dia tak ada satu kesalahan pun sebenarnya. Yang penting kita nak tak nak je dah. Itu yang berkaitan dengan nombor blok yang kelima. Okey, berkaitan dengan blok yang keenam. Blok keenam ni ialah key resources. Dalam key resources ni, apakah sumber-sumber yang perlu kita, yang utama, yang perlu kita ada untuk membolehkan kita menyediakan sebidang produk pada customer kita. So dalam key resources ni, pertamanya berkaitan dengan fizikal lah. Apakah sumber-sumber fizikal? Sumber fizikal, modal. Modal tu sumber yang kita ada kan. Sumber fizikal kadang adalah bangunan. Bangunan tu sumber fizikal kita. So itu juga yang dikirakan. Macam kalau channel, itu pun kita sebagai sumber fizikal kita lah, sama ada online ataupun offline, kan berdiri nampak ataupun dia alam maya. Kedai pun sama. Kedai yang berdiri nampak ada bangunan, ada tiang, ada pintu tu, ataupun kedai dia alam maya. Itu pun kita tahu. Kecantikan kedai pun kita kena check jugalah. Okey, itu dan juga dalam sebut key resources ni, sumber-sumber utama ni, dia juga yang betul IP, intellectual properties kan. Contohnya brand kita adalah sumber-sumber utama kita yang kita kena jaga, kita kena up supaya kenapa brand ini menyebabkan orang akan trust. Kita tengok syarikat-syarikat yang besar kan, orang tengok brand pun orang dah trust semua produk dia. Orang kadang tak tengok pun produk dia, orang tengok brand dia, dan orang tahu dah brand dia itu ada nilai yang memang cukup bagus. So nilai itulah yang menyebabkan orang mudah percaya pada setiap produk ataupun servis yang kita buat. Yang keduanya juga, dia tengok pattern. Kalau syarikat-syarikat yang ada pattern ni, biasanya pattern teknologi, kadang-kadang macam tudung kan, macam tudung Siti Khadijah kan, dia ada pattern letak muka tu kan. So pattern itu menyebabkan kadang orang pesaing tak boleh nak tiru, kadang pesaing tak boleh nak cuba jatuhkan harga kan, sebab dia ada patternnya sendiri. So pattern itu juga menjadikan satu benda yang menyebabkan sumber utama untuk pelanggan trust dan yakin dengan kita lah. Dan juga copyright. Bagi setengah tu dia ada copyright dia sendiri, supaya apa, trademark kan, copyright, trademark, semua itu untuk membina keyakinan pada pelanggan kita lah. Itu key resources. Dan insya-Allah kita sambung lagi, kita jumpa lagi selepas ini. Insya-Allah kita masuk yang ke-7, yang ke-8, yang ke-9 nanti, untuk kita orang kata apa, memahami apa itu BMC, Business Model Canvas ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini memberikan manfaat pada kita semua insya-Allah sebagai seorang usahawan. Berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan MCO ini dapat ditamatkan dengan cepat. Kita punya pandemik dapat dikurangkan, diminimumkan, sehingga semua industri boleh beroperasi seperti sedia kala ataupun melebihi 80% daripada kapasiti yang sebenarnya dalam operasi lah. Itulah doa-doa kita sebagai usahawan kan. So sebagai usahawan kita sentiasa mahu menggapai impian kita dan menerobos citra kita. InsyaAllah kita jumpa lagi. Best. Anda sentiasa terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.